Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali lagi dalam saya punya channel YouTube saya. Terima kasih banyak-banyak. Dah agak lama jugalah saya tak post video panjang kan. Tapi tak apa. Untuk kali ni saya akan post satu video yang mana saya ingat saya nak ulas tentang satu artikel berita daripada berita harian. Tajuknya adalah aliran keluar dana asing RM2.88 bilion dari pasaran modal dicatat pada Mac. Saya berminat nak ulas pasal petikan daripada portal berita harian ni. Kenapa? Sebab apa yang saya nampak adalah ada satu kumpulan manusia yang palatau. Palatau. Kalau kata contohnya dia cakap benda tu betul, tak apa, saya okey je. Tapi apa yang dia cakap tu memang betul-betul salah. Itu yang tak boleh dibiarkan guys. Sebab kalau kita biarkan benda ni, dia tidak memandaikan masyarakat kita. Okay? Kalau dia cakap benda betul, saya tak ada masalah. Saya tak kacau, saya tak usik. Okay? Masalahnya adalah, dah lah dia cakap benda tu salah. Tapi dia politikkan lagi benda tu. Ini adalah satu benda yang sangat bahaya lah dalam masyarakat kita. Dan kebanyakan orang-orang yang mencipta pandangan macam ni adalah mereka yang palatau. Mereka yang tak tahu apa-apa pun. Mereka yang tak faham apa-apa pun. Tapi masalahnya bila mereka letak dekat video, TikTok dan sebagainya mengharapkan supaya orang semakin dimanipulasikan dengan benda-benda palatau macam ni lah. Okey. Yang dikatakan, benda yang agak begitu hangat lah diperkatakan adalah, adakah RM2.88 bilion dari pasaran modal yang dicatat pada Mac ni adalah satu tanda, satu petanda bahawa akaun semasa ataupun current account kita akan menjadi defisit. Okay. So, saya bila baca benda ni, saya cakap, ada video, ada posting yang tulis pasal ni. Saya tengok, saya terus jadi pening kepala guys. Sebab apa guys ini adalah bukti lah di mana orang-orang yang cakap macam ni sebenarnya dia tak tahu apa-apa pun. Okay. Dia tak tahu apa-apa, dia pakai bedal dan dia pakai memandai-mandai je. Okay. Pertama sekali guys, sebelum kita faham tentang current account ataupun account semasa ataupun benda artikel daripada berita harian ni, kita kena faham dulu apa yang dinamakan sebagai balance of payment. Balance of payment ni adalah imbangan pembayaran. Okay. Imbangan pembayaran. Maksudnya total duit keluar dan masuk. Dia di dalam imbangan pembayaran. Dan di dalam balance of payment ni, dia bukan hanya satu account saja, iaitu account semasa. Dia ada beberapa account Dia ada beberapa account. Contoh, dia ada account semasa as part of it. Dan dia ada capital account. Dia ada financial account, dia ada reserve assets, kemudian dia kira juga net errors and omissions, dan kemudian dia dapatlah balance of payment. Saya explain dulu satu persatu supaya kita tidak disesatkan oleh ilmu-ilmu yang sesat macam ni. Yang pertama guys, bila kita katakan current account ni sebenarnya binatang apa? Yang orang cakap, ini adalah petanda bahawa current account kita akan defisit. Current account ataupun account semasa ni apa benda? Account semasa ni dia adalah barang atau perkhidmatan yang kita jual beli. Duit keluar dan duit masuk. Kita jual beli barangan dan perkhidmatan. Sebagai contoh, kilang-kilang kita dia ekspor barangan keluaran mereka keluar. Itu dianggap termasuk di dalam current account. Sebagai contoh, kita bawa masuk beras, kita bawa masuk bawang daripada luar negara, itu pun sebahagian daripada current account. Selain daripada itu, katakanlah kita mengimport services ataupun kita mengeksport services, itu pun termasuk dalam current account. Saya bagi contoh. Katakanlah ada satu kilang ni, dia ada satu mesin. Mesin dia ni adalah satu mesin yang agak complicated lah. So, satu hari mesin dia ni rosak. Dekat Malaysia tak ada siapa yang boleh baiki mesin dia. So yang dia nampak adalah satu syarikat ni daripada India, contoh. Jadi dia pun pergilah kontak syarikat daripada India ni untuk minta tengokkanlah mesin dia ni.
Kemudian apa yang berlaku adalah syarikat India ni dia hantar seorang engineer pergi ke kilang ni tadi dan kemudian menggunakan kepala otak dia dan juga kepakaran dia, dia servis ataupun repair mesin ni. Kemudian dia balik, syarikat Malaysia tu, kilang tadi tu dia akan bayar kepada syarikat dekat India. Itu adalah contoh import perkhidmatan. Contoh dan termasuk di dalam current account. Akaun semasa. Dan kita juga ada yang dipanggil sebagai capital account ataupun akaun modal. Akaun modal ni apa benda? Akaun modal tak ada kena-mengena dengan akaun semasa. Tetapi akaun modal as part of the balance of payment. Tapi akaun modal dan akaun semasa dia terpisah. Dia tak ada kena-mengena. Okey. Daripada apa yang korang tengok dekat petikan berita harian ni, terang-terang dia tulis dekat situ, aliran dana keluar asing RM2.88 bilion dari pasaran modal. Capital account. Okey, pasaran modal, capital. So dia termasuk di dalam capital account. Mana datang benda ni ada kaitan dengan current account? So, capital account adalah pasaran modal iaitu duit keluar masuk, contoh daripada kita punya pasaran equity ni lah. Okey, pasaran equity, capital transfers, ini adalah termasuk di dalam pasaran modal dan tergolong di dalam capital account dalam kita punya balance of payment. Jadi, dia tak ada kaitan dengan akaun semasa. Jadi mana datangnya palatau-palatau ni kata menunjukkan bahawa 2.88 bilion ni adalah petanda kepada kita punya current account yang akan defisit. Sebab ni bukan current account, ini adalah capital account. Sebab tu saya cakap, terlalu ramai palatau-palatau yang beraksi dekat social media ni yang sebenarnya diorang tak tahu apa benda pun. Okay, now kita bercakap, sekarang ni kita cerita pula pasal kita punya current account. Okay, nak tahu sangat kan current account? Okay. It's true sebenarnya current account kita menunjukkan surplus yang semakin menurun. Itu fakta. Ini jangan dinafikan. Memang fakta. Okay. Kita punya current account masih surplus. Tunjang kepada kita punya balance of payment ni adalah current account. Akaun semasa dan current account kita masih surplus. Tapi dia narrow. Disebabkan dia narrow ni, dia punya surplus ni menurun, sebab tu korang tengok kita punya ringgit affected. Sebahagiannya adalah disebabkan, kenapa ringgit ni lemah? Sebahagiannya disebabkan oleh kelemahan prestasi di dalam current account. Okay, ini fakta. Tapi current account masih surplus. Right? Dan ramai pakar-pakar ekonomi dan juga penganalisis menjangkakan bahawa current account kita adakah bertambah baik ataupun bertambah buruk. Mereka menjangkakan current account kita akan menjadi bertambah baik. Ini pandangan pakar ekonomi bukan pandangan saya. Okey. Alright, mereka menjangkakan kita punya current account ni bertambah baik, bukan bertambah buruk. Ini fakta daripada pandangan pakar-pakar ekonomi dan juga penganalisis. So, korang nak dengar cakap siapa? Adakah korang nak dengar cakap pakar ekonomi ataupun korang nak dengar cakap palatau? Itu kita kena faham juga, guys. Right, okay. Itu korang kena faham Itu korang dah faham apakah itu current account dan juga capital account. Jadi, apa yang dikatakan oleh berita harian ni tak ada kena-mengena dengan current account. Dia adalah capital account. So, kita kena faham benda tu. Alright, so now, kita cerita pula pasal pasaran equity. Ataupun kita cerita pasal capital account tadi. Alright. Kalau korang tengok dekat situ, berlaku pengeluaran dana asing. Maksudnya, apa maksud dekat sini? Maksudnya adalah, sebelum ni, pelabur-pelabur asing yang membeli saham dekat bursa ni, diorang jual balik saham tu. Okay, diorang jual balik dan diorang bawa diorang punya duit keluar lah. Okay. So, kita kena faham benda ni, kenapa dia berlaku. Okay, dalam video ni saya akan explain dengan korang supaya korang boleh faham secara fundamental apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana pasaran equity ni berfungsi daripada perspektif ekonomi. Bukannya daripada perspektif lain,
tetapi daripada perspektif fundamental economics. Okey. Pasaran equity ni dia sebenarnya berhubung secara negatif dengan pergerakan di dalam kadar faedah. Okey. Kalaulah kadar faedah tu tinggi, biasa pasaran equity dia susah nak naik. Ini adalah hubungan asas dia. This is a basic relationship. Ini korang kena faham. Kalau kadar faedah tinggi, pasaran equity dia susah nak naik. Apabila kadar faedah diturunkan, prospek untuk pasaran equity naik menjadi tinggi. Okay. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab apabila kadar faedah tinggi, perniagaan tak nak meminjam sebab interest rate tinggi. Okay. Jadi bila perniagaan tak meminjam, maka mereka tak boleh nak expand dia orang punya operation. Okay. Contoh, dia orang nak buat pelaburan, dari segi dia orang punya infrastruktur, dia orang kena pinjam duit. Tapi dia orang tak akan pinjam semasa kadar faedah tinggi. Jadi perniagaan susah nak grow semasa kadar faedah tinggi, dan itu menyebabkan prospek pasaran equity untuk naik tinggi ni dia perlahan semasa kadar faedah tinggi. Apabila kadar faedah start diturunkan, pasaran equity akan start growing. Ini normal relationship. Dan pasaran equity dan kadar faedah dekat US terutamanya dipengaruhi oleh kadar inflasi. Kenapa? Korang nampak dia punya hubungan dekat situ. Pasaran equity bergantung kepada kadar faedah. Kadar faedah ni bergantung kepada inflation. Okay? Inflation akan menentukan US letak dia orang punya kadar faedah ni dekat mana. So indirectly, inflation akan mempengaruhi pasaran equity. Nampak tak? Inflation akan affect equity. Itu dia punya transmission mechanism dia. Inflation, equity. Inflation tinggi, equity tak boleh nak grow. Inflation start rendah, equity akan grow. Okay. So, dekat sini kita kena tengok kalau kita tengok memang berlaku peningkatan di dalam FBM KLCI. Okay. Kita tengok indeks dia tu dia naik. Dan pada sekitar bulan Januari, dia melepasi paras 1,500 mata Dan sekarang ni dia dekat 1,553. So di atas 1,550 lah. Okay. Tapi kalau kita tengok sebenarnya dia stop pada pada kira-kira pertengahan bulan Februari. Dekat situ dia stop dia punya progress dia. Dia mendata dekat situ pergerakan di dalam FBM KLCI ni. Dan dia tak naik. Dia tak naik. Dia mendata gitu je. Okay? Dia turun, dia naik sikit. Dia turun, naik sikit. Tapi dia dalam range dalam 1,554 macam tu. Kenapa dia jadi macam tu? Itu kita kena jawab. Alright? So, kalau kita tengok prospek bahawa bila investor ni, dia nampak bahawa kadar faedah US dalam kadar yang tinggi, mereka menjangkakan bahawa US akan turunkan kadar faedah. Sebab tu orang start pump duit dekat equity. Sebab apa? Dia orang membeli equity Malaysia ni pada harga yang undervalued. Okay? So, dia orang beli dulu dengan harapan bahawa apabila US betul-betul turunkan dia orang punya kadar faedah, lebih ramai orang akan masuk ke dalam pasaran equity dan kita punya pasaran equity akan boom, dan dekat situlah dia orang akan untung lebih banyak. So, kebanyakan pelabur dia dah start membeli kita punya pasaran equity ni, masuk ke dalam pasaran equity ni sejak hujung tahun lepas. Kalau korang perasan lah. And then dia naik dengan harapan dia beli pasaran equity banyak-banyak dengan harapan US turunkan kadar faedah. Tapi apa yang berlaku adalah pada pertengahan Februari, US umumkan diorang punya kadar inflasi. Dan kadar inflasi diorang pada pada bulan Februari itu diumumkan inflation bulan Januari. Dan ditunjukkan bahawa kadar inflation pada masa tu masih kekal tinggi.
Okey, dia masih kekal tinggi. Dan sejak itulah pada masuk saja bulan Februari, inflation masih lagi tinggi. Bila inflation tinggi, prospek US untuk turunkan kadar faedah menjadi kurang. Okey, sebab itulah kalau kita tengok dekat sejak daripada Februari, sekitar pertengahan Februari tu orang dah start ambil profit taking. Dia ambil profit dah dekat situ sebab mereka merasakan bahawa kadar inflation tak nak turun, inflation ni dia sticky, dia degil, dia tak nak turun, so orang start pull balik dia orang punya duit dekat equity kita. Alright. Tapi walau bagaimanapun dia berlakunya aliran modal keluar ni, still kita punya FBM KLCI tu dia maintain dekat 1,500 lah. 1,550 macam tu. Dia tak jatuh drop terlalu tinggi lah. So basically dia macam ni guys. Selagi kalau kita tengok prospek ataupun keadaan inflasi dekat US ni dia remain high, dia kekal tinggi, dia tak nak turun pergi kepada 2%. Kita tak akan nampak FBM KLCI ni naik tinggi. Sekiranya kadar inflasi start drop, dia start drop and drop, baru kita akan nampak FBM KLCI ni pergi naik balik. So katakanlah pada bulan 4 ni, dia akan umumkan kadar inflasi pada bulan Mac. Kalau korang tengok, dia umumkan inflation pada bulan Mac tu, inflation tu drop, maka ada kemungkinan besar FBM KLCI itu dia akan naik balik. Dia mungkin akan break pula kepada 1570. Dia break 1570, dia akan naik teruslah. Okay. Tapi yang menjadi penghalang kepada kita punya pertumbuhan di dalam pasaran equity sekarang ni adalah keadaan inflasi dekat US tu yang dia sticky ataupun dia degil. Dia tak nak turun. Okey, sebab itu yang menjadikan kita punya FBM KLCI itu semenjak daripada Februari tu dia tak begitu naik, dia agak dia punya pergerakan tu berlega-lega di sekitar 1,550 mata. Dia tak naik lah, dia berlega dekat situ je. Alright guys, so semoga korang dapat sesuatu lah daripada video ni dan semoga korang belajar sesuatu dan korang tahulah apa yang dinamakan current account, capital account, okay? Dan kita ni janganlah terlalu mudah dipalataukan oleh orang-orang palatau yang sebenarnya diorang ni tak tahu apa benda pun tentang balance of payment. Kalau diorang cakap benda yang betul, saya okey, saya diam. Okay, tapi masalahnya apa yang diorang cakap tu memang betul-betul salah dan semata-mata bertujuan untuk mempolitikkan keadaan. Okay, sebab ekonomi ni kita kena faham lah. Ekonomi ni dia sangat mudah untuk dipolitikkan. Saya tak ada masalah lah kalau agenda setengah orang tu memang nak mempolitikkan ekonomi ke apa. As long as apa yang dia cakap tu fundamentally correct, it's okay. Tapi kalaulah dia cakap tu benda yang salah, memang terbukti salah, itu kita kena betulkan lah. Okay, kalau bukanlah kita yang ada ilmu ni, kita cuba nak membetulkan keadaan, kita tak usaha untuk mendidik masyarakat kita, jadi ditakuti masyarakat kita akan terus tersesat. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharekan video ni, bagi saya like dan nantikan video saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga guys, tekan butang subscribe tu, bantu saya untuk naikkan subscriber di YouTube Nazri Hamdan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.